untuk mendengar arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, jangan kita berkira kerana peluang itu tak datang, tak datang berulang kali. Jadi apa saja kesempatan maka kita cuba sehabis baik. Apa saja peluang yang mendatang di hadapan mata jangan kita persia-siakan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kita perlekehkan apa saja kebaikan. Ada peluang buat kebaikan walaupun sedikit, walaupun hanya sekadar mengangkat mungkin benda-benda yang menyakitkan di jalanan, yang mungkin apa saja, jangan kita berkira, kita tak tahu yang mana satu. Betapa lemahnya kita, dahlah kita tak tahu bila kita mati. Kita pun tak tahu apakah Allah akan terima amalan yang kita kerjakan. Sebab itulah kita kena ada rojak. Bukan rojak persembah tuan-tuan, rojak, rojim alif hamzah, kita kena ada rojak. Al-khawf kena, rojak pun kena. Khawf ini bimbang, takut, rasa ya Allah, tapi al-raja itu ialah pengimbang, supaya kita ada rasa harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini hakikat yang selalu harus kita sedari. Kat dunia ini bukan sebulan, kat dunia ini hanya ada 3 hari je kalau mereka yang benar-benar, yang semalam, yang hari ini, yang besok. Yang semalam dah pun berlalu, yang hari ini belum tentu, yang esok belum tentu. Hari ini apa yang kita inilah hari ini. Yang sekarang kita ada, inilah yang kita ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, dan kita hidup ni tuan-tuan bukan diukur dengan kau hidup berapa tahun. Aku dah 80 tahun dah. Tidak tuan-tuan, di sisi Allah bukan itu ukuran dia. Di sisi Allah bukan itu ukuran dia. Kita lihat bagaimana seorang sahabat Talha bin Ubaidillah beriman hanya dalam sekitar lebih kurang 6 tahun, tetapi beliau meninggal dunia dan diriwayatkan dalam hadis bergegar arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Talha bin Ubaidillah beriman, memeluk Islam hanya dalam tempoh 6 tahun sahaja bersama dengan Rasulullah, berjuang bersama dengan Rasulullah, dan akhirnya ketika mana saat kematiannya itu bergegar arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad, Talha bin Ubaidillah. Jadi mudah-mudahan kita menyedari detik-detik masa yang ada dalam kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita. Ukurannya bukan berapa lama kita hidup, tetapi sejauh manakah ianya memberi manfaat kepada kehidupan kita dan memberi bekas kepada kehidupan, kepada sekeliling kita. Sebagaimana diungkapkan oleh pujangga, yang pujangga, jika kehidupan seseorang itu tidak menambah sesuatu kebaikan kepada dunia, maka dia adalah ibarat sampah dan beban kepada dunia. Mana tak ada manfaat hidup dia. Sedangkan mukmin itu ialah yang memberi manfaat kepada manusia yang ada di sekelilingnya. Jadi itulah tuan-tuan, berbetulan dengan tahun baru ni yang kita kongsikan. Seronok saya masuk ke masjid ni, tengok masya-Allah kapet baru. Pijak pun rasa lembut lagi. Jadi tahniahlah Masjid Kati tahun baru dapat kapet baru. Tahniah pada jawatan kuasa. So alhamdulillah kita semua dapat rasa selesa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kita ambil kesempatan, ambil peluang untuk sama-sama kita laksanakan. Sebab itulah tuan-tuan, ada pepatah mengatakan bahawa hidup ni adalah ibarat, masa itu ibarat emas. Sebenarnya tak tepat tuan-tuan. Emas ni kok mana pun boleh digalang ganti, hutang dan sebagainya, tapi masa ni sebenarnya adalah kehidupan. Yang berlalu tak akan kembali. Yang berlalu itu tidak akan kembali. Dan inilah saya penutup untuk tazkirah sempena datangnya bulan baharu ni tuan-tuan. Di mana disebutkan dalam sebuah hadis yang saya petik daripada buku karangan Dr. Yusuf Qaradawi. Dia kata, "Ma min yaumin yanshaqqu fajru ila wa yunadi ya ibna Adam." Tidak terbitnya matahari pada mana-mana hari melainkan akan ada satu suara berseru, "Ya ibna Adam, ana khalqun jadid." Aku adalah makhluk yang baru, ciptaan yang baru. "Wa ala amalika syahid." Menjadi saksi di atas apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan. "Fatazawwad minni fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah." Ambillah bekalan daripada diriku. Ambillah bekalan daripada diriku, maka sesungguhnya aku tidak akan kembali melainkan nanti di hari akhirat nanti. Jadi muslimin dan muslimat dalam hati Allah sekalian, jadi alhamdulillah macam yang kita telah lalui semalam, kalau di TV pun kita tengok ada sambutan di peringkat kebangsaan, dan saya nukilkan di sini ungkapan daripada Dr. Yusuf Qaradawi. Orang bertanya kepada dia, boleh ke kita nak mengadakan sambutan memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam agama ni, sedangkan ianya tidak pernah dilaksanakan oleh sahabat generasi terdahulu. Maka apa kata beliau? Dia kata, kalaulah
ya datangnya hari-hari tersebut dan kita peringati dan kita ambil pengajaran, kita ambil iktibar, kita betulkan balik yang mana yang tak betul, kita perbaiki mana yang tak betul, maka alangkah baiknya kalau itulah tujuan dan hasratnya. Jadi tuan-tuan, kita berhimpun pada hari ini, pada malam ini ialah untuk kita mengambil ibrah. Satu peristiwa besar tuan-tuan, satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kita umat Islam, yang kesannya bukan hanya pada zaman Rasulullah tetapi sampai selepas daripada Rasulullah dan sampai ke hari ini. Pengajaran daripada peristiwa besar hijrah ini terus kekal segar yang harus kita perhatikan. Sebab itulah tuan-tuan, kita lihat bagaimana Islam itu sifat dia, ya, dia tidak akan menjadikan peristiwa-peristiwa sedih untuk dikenang. Ya, kalaulah sedih, kita ambil pengajaran. Sebab itulah tuan-tuan, kita tengok bagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika mana berbincang dengan para sahabat beliau nak cari apa mercu tanda untuk dijadikan sebagai tahun permulaan kepada kalender umat Islam. Ya, apa agaknya nak dijadikan, apa mercu tanda ni, apa dia punya landmark dia, ya, apa dia punya batu tanda dia untuk dijadikan sebagai tarikh kepada kalender baru umat Islam. Ada yang cadangkan mungkin kelahiran Nabi, ya, ada yang cadangkan mungkin kematian Nabi, kewafatan Nabi. Tapi Islam sifatnya tuan-tuan, ya, benda-benda sedih ni diambil pengajaran tetapi diketengahkan benda-benda yang lebih memberikan manfaat dari sudut mensegarkan, menyegarkan satu pencapaian gemilang yang pernah dilakarkan oleh umat Islam. Ya, satu pencapaian yang luar biasa yang sejarahnya itu segar sampai ke hari ini. Sebab itulah peristiwa hijrah ni tuan-tuan, ia dijadikan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai tarikh permulaan kepada kalender dalam Islam. Ya, kalender tahun pertama kepada umat Islam adalah diambil, diinspirasikan daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Kenapa tuan-tuan? Kerana hijrah itulah menjadi permulaan kepada pencapaian gemilang umat Islam. Ya, batu tandanya adalah pengorbanan luar biasa daripada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Bagaimana mereka memiliki jiwa yang cukup bersedia. Ya, bagaimana mereka telah meletakkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ya, satu pengorbanan usaha untuk mendaulat dan menegakkan agama, untuk mentamkinkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mempasak kukuhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Kerana tuan-tuan, kita akan perhatikan nanti, ya, Islam ini sifatnya tuan-tuan ialah adalah agama kenegaraan dan agama kuasa. Ini agak, ya, mungkin kita kena betulkan balik faham kita. Ya, Islam ini sebenarnya tuan-tuan satu agama yang sangat menitik beratkan tentang aspek kuasa dan tamkin dan pengukuhan. Sebab itulah tuan-tuan, persoalan saya yang pertama, ya, adakah Islam satu agama yang menyuruh umatnya untuk menegakkan negara? Ini satu persoalan kita jawab sama-sama pada malam ini. Ya, mengambil sempena peristiwa hijrah. Hijrah ini ialah bagaimana akhirnya lahir sebuah negara yang menjadi asas kepada tegaknya sebuah kuasa empire umat Islam yang akhirnya menjadi peneraju kepada ketamadunan yang memberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada manusia. Jadi persoalan yang pertama, adakah Islam ini mengajak umatnya, menyuruh umatnya supaya menegakkan sebuah negara, menegakkan negara Islam? Apakah ada negara Islam dalam kefahaman kita sebagai umat Islam? Tuan-tuan, sila jawab dan kita jawab bersama-sama pada malam ini. Dek, kerana pentingnya topik berkaitan tentang negara Islam ini, tegaknya sebuah negara Islam ni, kita tengok tuan-tuan, musuh-musuh Islam mengambil kesempatan itu dengan mempotretkan, bila sebut negara Islam, maka kita akan dibayangkan dengan Daesh, kita akan dikaitkan dengan ISIS, kita akan dikaitkan dengan kemunduran, kita akan dikaitkan dengan kekejaman, dikaitkan dengan kezaliman. Sedangkan tuan-tuan, itu hanya persepsi dan potret daripada musuh Islam supaya kita sendiri umat Islam tak berjuang untuk menegakkan negara Islam. Nabi SAW, kalau kita tengok dari segi perkembangan fasa dakwah dia, selama 13 tahun Nabi berjuang di Mekah. Ya, kita lihat bagaimana Nabi SAW, ya, buntu, ya, dah tak ada ruang dah. Ya, pendek kata, dah dicoba segala ruang dan peluang, tidak ada sambutan, maka Mekah bukan lagi bumi yang subur. Sebab itulah kita tengok nanti tuan-tuan, ya. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kita memahami sebagai umat Islam, bila kita berbicara tentang negara Islam, dia adalah merupakan satu tuntutan. Ya,
Dia adalah merupakan satu keperluan. Islam itu sebuah agama yang menitik beratkan soal negara, kenegaraan. Mana mungkin kalau tidak ada negara untuk dilaksanakan segala hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala? Takkan mungkin. Takkan mungkin terlaksana hukum syariah, ketentuan Allah, hukum hakam Allah, melainkan apabila ada kuasa, ada negara yang boleh dilaksanakan. Ya tuan-tuan, inilah apa yang kita perhatikan. Ya, jadi Barat, musuh-musuh Islam nampak, ya, kerana mereka nak jauhkan umat Islam daripada perkara penting dalam soal agama mereka, itu soal kenegaraan. Ya, walhal tuan-tuan, kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh. Ya, Allah ceritakan bagaimana perihal Bani Israel. Ya Allah anugerahkan kepadanya kekuasaan. Allah nak jadikan mereka sebagai pemimpin. Allah nak jadikan kepada mereka kekuasaan. Wa numakkina lahum, ya, Allah nak tamkinkan mereka di atas muka bumi ini. Allah tak nak kehinaan untuk mereka, penindasan untuk mereka, dan akhirnya untuk mereka itu kekuasaan. Dan kita tengok tuan-tuan bagaimana sifat negara Islam. Apabila Allah tamkinkan umat Islam, Allah teguhkan umat Islam untuk akhirnya memiliki sebuah negara, kita tengok tuan-tuan bagaimana sifat mereka. Immakkannahum fil ardi aqamus salah. Umat Islam ini apabila memiliki kuasa, umat Islam ini apabila memiliki, Allah tamkinkan di atas muka bumi ini, aqamus salah, melaksanakan salat, wa atau zakat, mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf, laksanakan amal ma'ruf, wa nahu 'anil munkar. Ini sosok kepada sebuah negara Islam yang apabila Allah berikan pada mereka tamkin, keteguhan, dan Allah berikan pada mereka kekuasaan, jauh daripada apa yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, sedangkan kalau kita tengok tuan-tuan yang bukan Islam, bila mereka mendapat kuasa, mereka akan mendapat kuasa, gunakan kuasa untuk kepentingan mereka, untuk hawa nafsu mereka, menindas manusia dan menzalimi manusia-manusia yang lain. Lihat apa yang pernah dilaksanakan oleh Nazi, oleh Adolf Hitler, yang mengangkat seruan Aryan sebagai bangsa terbaik. Ia menjarah negara-negara yang lain, ia menzalimi negara-negara yang lain, tetapi tidak kepada Islam tuan-tuan. Sosok sifat umat Islam yang apabila Allah kurniakan pada mereka tamkin, Allah kurniakan pada mereka negara. Ya, alangkah jauhnya beza antara negara yang dibangunkan oleh Nabi SAW, hasil daripada proses hijrah ini, bagaimana dibandingkan dengan mereka yang bukan Islam. Jadi tuan-tuan, secara akhirnya kita dapat simpulkan di sini bahawa Islam itu satu agama yang sangat menitik beratkan tentang aspek kenegaraan, negara. Kita akan tengok nanti tuan-tuan. Yang kedua, poin saya yang kedua ialah kenapa Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ya, saya katakan tadi, Islam ini adalah sebuah agama yang menitik beratkan soal kepimpinan, kenegaraan, kuasa. Ya, kerana dia nak laksanakan kehendak dan juga hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jawab soal persoalan yang kedua, kenapa Nabi berhijrah ke Madinah? Ada yang kata Nabi berhijrah ke Madinah kerana ingin menyelamatkan akidah. Tak salah, betul. Nabi berhijrah ke Madinah kerana sahabat ditindas, dizalimi, diseksa dengan pelbagai jenis penyiksaan. Tak ada masalah, ada betulnya. Tapi kalau kita perhatikan tuan-tuan, sebenarnya Rasulullah SAW mencuba, ya, seawal baginda diutuskan sebagai Rasul, 3 tahun baginda melaksanakan dakwah secara rahsia. Ya, fokus kepada mereka yang memiliki, ya, kualiti peribadi yang benar-benar bersedia untuk menerima Islam sebagai anutan yang baharu. Sebab kalau kita perhatikan tempoh dakwah di Mekah ini tuan-tuan, siapa yang Islam maka akan dikenakan penindasan dan juga penyiksaan yang luar biasa. Kita tengok pada tahun yang ketiga, kemudian apabila tahun yang keempat, kita tengok bagaimana Nabi SAW berdoa. Ya, dalam tempoh 3 tahun yang pertama ini tuan-tuan, akhirnya insan-insan yang terpilih yang menjadi pengikut kepada Nabi SAW adalah isterinya yang tercinta, iaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana dia menyerahkan jiwa dan raganya, kehidupan dan juga segala hartanya adalah untuk Islam dan adalah untuk membantu Nabi SAW. Sehingga kan Nabi kata, ya, bahawa ketika mana Aisyah radhiyallahu anha, Nabi asyik cerita tentang Khadijah. Aisyah kata, bukankah wahai Rasulullah, Allah telah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah? Nabi kata, tidak selamanya. Allah tak pernah ganti orang yang terbaik sebagaimana yang ada pada Khadijah. Ya, amanat bi iz kafarani an-nas, dia beriman kepada aku tatkala manusia seluruhnya kufur kepada aku. Wa wasatni bimaliha iz haramani an-nas, dia membelanjakan seluruh hartanya
Tak kala orang meminggirkan aku, membiarkan aku tanpa sebarang dana dan sebagainya. Dan kita tengok juga bagaimana insan-insan seumpama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan antara sosok yang menjadi peneraju kepada dakwah pada ketika itu dalam tempoh 3 tahun. Dan kita tengok bagaimana pemilihan Nabi SAW sangat tepat. Apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia adalah penyebab kepada akhirnya masuk 5 orang, daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga, 5 orang yang masuk Islam itu adalah di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, dan beberapa lagi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, inilah bagaimana dakwahnya begitu. Dan apabila masuk tahun yang keempat, Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ihda al-umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang daripada Umar, iaitulah Umar Al-Khattab, dan juga ataupun Amr bin Al-Hakam, iaitulah Abu Jahal. Allah izinkan akhirnya sinar Islam itu, hidayahnya disampai kepada Umar Al-Khattab. Jadi kita tengok masuk tahun yang keempat, tahun yang kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, tahun kesedihan. Apabila Khadijah, tulang belakang kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali ke rahmatullah, meninggal, sehingga akhirnya Allah izinkan untuk Nabi melalui satu perjalanan Isra. Pun itu telah dipertunjukkan kepada Nabi tentang bahawa Nabi akan berhijrah ke Madinah. Telah pun ditunjukkan, dia punya hin-hin oleh Jibril alaihissalam. Dan kita tengok tuan-tuan, apabila tahun yang ke-10, tahun yang ke-11, pintu telah tertutup. Pintu dakwah di Mekah telah tertutup. Tuan-tuan, kalau ikutkan bilangan yang dalam satu ensiklopedia yang saya baca, jumlah yang beriman ketika itu sekitar 350 orang. Separuh daripadanya berhijrah ke Habasyah ketika itu, yang tinggal dalam lebih kurang 150 orang. Tertutup. Cuba untuk membuat dakwah di Taif pun tertutup. Sehingga akhirnya pada tahun yang ke-11, Nabi berdakwah kepada kabilah-kabilah luar yang datang mengerjakan ibadah haji. Quraisy dah buat strategi. Pesan kat pintu-pintu kota masuk ke Mekah kepada kabilah-kabilah yang datang, jangan dengar daripada Muhammad. Muhammad pemecah belah ummah, pemecah belah ahli keluarga, dia tukang sihir. Sebab tu Nabi SAW apa katanya? Hal min rajulin, jumpa kabilah demi kabilah, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi hatta uballigha risalata rabbi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha risalata rabbi. Adakah ada dalam kalangan kalian mana-mana yang boleh bawa aku untuk berjumpa dengan kaum dia, supaya aku dapat sampaikan arahan dan risalah Allah Subhanahu wa taala, kerana Quraisy telah menghalang aku untuk melaksanakan tugas ini, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pintu telah tertutup, sehinggalah Allah rezekikan pada tahun yang ke-11 itu tuan-tuan, 6 orang daripada Yathrib, 6 orang daripada Yathrib sudi untuk nak mendengar dan berjanji kepada dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berjanji akan datang pada tahun yang berikutnya, tahun yang ke-12. Dan pada tahun yang ke-12, tahun yang berikutnya tuan-tuan, termeterai perjanjian Bai'ah Aqabah yang pertama, melibatkan kalau tadi awalnya 6 tahun, Bai'ah Aqabah yang kedua seramai 12 orang. Dan kita tengok telah mulai ada kesediaan penduduk-penduduk di Yathrib untuk menerima Nabi SAW. Kemudian kita tengok tuan-tuan, pada tahun yang berikutnya, iaitu pada tahun yang ke-13 bulan Zulhijjah, maka mereka datang dengan jumlah yang berganda. Kerana tuan-tuan, kalau selepas Bai'ah Aqabah yang pertama, mereka minta supaya diutuskan kepada mereka utusan pendakwah daripada Mekah. Maka siapakah yang dipilih oleh Nabi SAW tuan? Yang dipilih adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, bagaimana apabila dia beriman, berubah karakter dan cara hidup dia. Mus'ab bin Umair ini, kalau dalam sejarah, beliau ini adalah merupakan seorang anak manja. Hidupnya penuh dengan kemewahan. Kita rasanya tak boleh nak challenge. Sebab apa? Sebab hidupnya mewah, pakaiannya sutera. Bertukar dan bertukar. Ini kalau saya ni, jubah ni jugalah yang saya pakai. Tapi Mus'ab bin Umair tidak tuan-tuan. Apabila dia beriman, karakternya berubah. Dia sanggup untuk menanggung kepayahan dan kesusahan demi Allah dan demi Rasulnya. Akhirnya dialah yang telah diutuskan. Bayangkan tuan-tuan, dia diutuskan sorang-sorang
di bumi yang asing, iaitulah di tanah Yathrib. Jauh, dan dia tak tahu, tak pernah dia berada di sana, tetapi menyahut seruan daripada Nabi SAW, akhirnya dihantar ke sana, dia berdakwah. Dan kita lihat, bacalah kisah Mus'ab bin Umair, bagaimana kesungguhannya untuk berdakwah hampir keseluruhan rumah di Yathrib, sehingga diriwayatkan tidak ada rumah melainkan telah sampai kepadanya seruan Islam, dan tidak ada rumah melainkan ada yang dalam kalangan mereka yang beriman. Jadi ini tuan-tuan cerita dia. Jadi ini situasi dia. Datang pada tahun yang ke-13, Bai'ah Aqabah yang kedua, satu meterai janji setia. Kita lihat bagaimana penduduk-penduduk Islam Yathrib yang datang berjumpa dengan Nabi, berbai'ah, berjanji setia. Wahai Rasulullah, fulladhi ba'asaka bilhaq, demi Allah yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, kami akan mempertahankan kamu wahai Rasulullah sebagaimana kami pertahankan anak dan isteri kami. Kami ini adalah merupakan orang yang biasa berperang. Ini tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, bai'ah itulah bai'ah di atas darah dan perjuangan dan juga jihad. Jadi tuan-tuan, makna kata Madinah telah bersedia, Yathrib telah bersedia. Dan kita tengok bagaimana strategi yang telah dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu bulan Zulhijjah tahun yang ke-13. Maka selepas daripada tarikh itu, maka Rasulullah telah perintahkan para sahabat untuk berhijrah. Allah turunkan wahyu, minta supaya orang Islam berhijrah. Minta supaya orang Islam berhijrah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim wa qala fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardh. Arahan daripada Allah supaya umat Islam ketika itu berhijrah, sehingga ditempelak. Andai kata kamu mengatakan kami ini adalah mustada'afin, tertindas, kamu kena berhijrah. Maka kita tengok tuan-tuan, selepas daripada bulan Zulhijjah ni, bulan Muharram, Nabi telah atur para sahabat supaya keluar berhijrah. Kebanyakan mereka berhijrah secara rahsia. Kebanyakan mereka berhijrah secara rahsia. Kita tengok orang pertama berhijrah adalah Abu Salamah. Tersebut dalam kisah riwayat sirah, bagaimana Abu Salamah ni tuan-tuan berdepan dengan satu keadaan yang sangat getir, di mana keluarganya di pihak isterinya melarang beliau pergi berhijrah bersama dengan isterinya. Dipisahkan mereka dengan anak dan juga dengan isteri. Tapi semuanya itu diharungi dengan tabah daripada seorang sahabat bernama Abu Salamah. Ada juga sahabat yang berhijrah secara terang-terangan. Siapa tuan-tuan? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak kala orang lain berhijrah secara sembunyi-sembunyi, secara senyap-senyap, Umar Al-Khattab bawa busar panah pergi ke Kaabah. Dia pun bercakap, kalau koma nak tengok isteri koma jadi janda, kalau koma nak tengok anak koma jadi yatim, tak apa, tunggu aku kat balik bukit, aku nak pergi berhijrah. Lebih kurang macam itulah. Ini Umar. Jadi tuan-tuan, kita boleh perhatikan bagaimana sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, pergi sanggup selai sepinggang meninggalkan segala kekayaan yang ada. Antaranya Suhaib Ar-Rumi, tuan-tuan. Suhaib Ar-Rumi ni tuan-tuan, dia adalah parti, datang ke Mekah, datang daripada tanah luar Mekah, datang diberikan izin untuk menetap di Mekah, kemudian membina kekayaan, berniaga dan sebagainya. Quraisy kata, hang nak berhijrah, nak pergi Madinah, tak ada hal, dengan syarat jangan bawa segala harta kamu. Segala harta kamu tinggal, kamu nak pergilah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah kita rasa sedih dan kita rasa terguris apabila dikatakan bahawa Nabi berhijrah itu sebagai pelarian. Kita terguris. Mana mungkin satu situasi pengorbanan perjuangan untuk menegakkan agama, untuk mendaulatkan agama, untuk membina negara, tetapi dilabelkan sebagai pelarian. Tak mungkin. Kita lihat bagaimana Nabi SAW berhijrah kerana ingin membangun dan membina negara, setelah mana Mekah tidak lagi sesuai untuk dibangunkan padanya negara. Tak sesuai. Pintu tak tertutup. Tapi kesediaan bagaimana golongan beriman di Madinah yang sanggup untuk menerima Nabi, yang sanggup untuk menerima Islam sebagai agama mereka, maka mereka bersedia mempertahankan Nabi dengan jiwa dan raga mereka. Dah bersedia. Jadi ini tuan-tuan, ini situasi yang berlaku pada ketika itu. Jadi sebenarnya
Kalau kita perhatikan tuan-tuan, banyak ayat-ayat yang saya kisahkan tadi pada tahun yang ke-10 hijrah Nabi, tahun yang ke-10 kenabian Nabi, kan berlaku peristiwa kematian Khadijah. Abu Talib pun meninggal pada tahun yang sama, sehingga digambarkan oleh sejarawan sebagai tahun duka cita. Allah isra'kan Nabi SAW. Ya. Dan kisah Isra' Nabi itu telah diceritakan dalam surah Al-Isra' secara panjang lebar. Dan kalau kita perhatikan, cerita Isra' itu hanya pada ayat yang pertama atau ayat yang kedua saja. Selebihnya adalah cerita tentang Bani Israel. Selebihnya adalah cerita tentang Bani Israel. Rupanya tuan-tuan, dalam kisah Isra' itu tuan-tuan, ada satu keadaan atau peristiwa Nabi telah diizinkan oleh Jibril untuk singgah di suatu tempat yang dikenali sebagai Madinah. Dan dikhabarkan oleh Jibril bahawa di situlah dia akan berhijrah. Jadi gambaran itu telah wujud. Apatah lagi ulama buat rumusan, surah Al-Isra' yang turun pada tahun yang ke-10 kenabian ini sebenarnya menceritakan tentang Bani Israel. Jadi seakan-akan ia adalah penceritaan terakhir bahawa kepimpinan manusia ini akan berubah daripada jalur Bani Israel kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam, keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitulah Nabi Muhammad. Ini satu isyarat yang cukup jelas. Jadilah tuan-tuan nak gambarkan ya. Jadi balik pada poin yang pertama tadi saya. Sebenarnya tuan-tuan, ia adalah berkait tentang kuasa, mendaulatkan, membangunkan dan menubuhkan serta mendaulatkan sebuah negara yang bernama Daulah Islam Madinah. Jadi tuan-tuan, hijrah ni apa tuan-tuan? Hijrah inilah perjuangan pengorbanan untuk menegakkan dan mendaulatkan agama. Jauh tersasar daripada apa yang diungkapkan oleh setengah pihak sebagai pelarian mendapatkan suatu politik dan sebagainya. Jadi muslimin dan musliman dirahmati Allah sekalian, jadinya ya, saya nak gambarkan tuan-tuan bahawa Islam ini, benar Islam ini daripada Allah. Benar Islam ini adalah agama yang dijamin kebenaran dia. Tapi dalam konteks bagaimanakah Islam ini beroperasi, maka atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala maka diserahkan kepada kudrat dan iradat manusia. Diserahkan kepada asbab yang harus manusia ambil. Maknanya apa tuan-tuan? Ya, manusia harus berusaha. Manusia mesti berusaha dalam lingkungan daya dan upaya mereka. Kadang-kadang saya terfikir tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan pun juga akan terfikir, kenapa dalam peristiwa hijrah yang merupakan saat yang paling getir seperti ini, kenapa Allah tak pinjamkan buruk? Tahu tak tuan-tuan, pernah tak kita terfikir? Kenapa saat yang getir ini, hidup atau mati? Bayangkan apabila Nabi SAW berhijrah, ya, dan terlepas daripada kepungan 100 ekor unta, orang Quraisy dah naik separuh gila dah. Ya, mereka rancang untuk nak bunuh. Ya, kumpul pemuda-pemuda mewakili 12 kabilah. Ya, yang paling terbaik merancang untuk menetak dan membunuh Nabi Muhammad. Lantas Allah tak izinkan berlaku seperti itu, dan akhirnya Nabi telah berjaya melarikan diri. Dan kita tengok bagaimana Nabi menggunakan pendekatan dan strategi, ya, bagaimana ketelitian Nabi SAW. Jadi nak gambarkan kat situ bahawa ajar kepada kita umat yang selepas ini, kita mesti mentadbir, kita mesti berstrategi, kita mesti mengambil asbab, kerana Islam ini Allah khendaki supaya ini dalam lingkungan kedrat dan juga usaha manusia. Ya, kenapa dalam saat getir ini Allah tak pinjamkan sahaja buruk, naik buruk sepantas kilat boleh sampai ke Madinah? Tapi tidak. Ya, bagaimana Nabi, ya, sebenarnya Abu Bakar tuan-tuan, Abu Bakar bila Nabi dah perintahkan supaya berhijrah, Allah dah turunkan ayat supaya memberikan keizinan berhijrah, Abu Bakar asyik tanya je Nabi Muhammad, izinkan aku berhijrah, nanti dulu teman. Ya, sehinggalah tunggu saat ketetapan dan juga ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita tengok mulai daripada Muharram, ya, perancangan hijrah itu sebenarnya telah bermula daripada bulan Muharram lagi. Sehinggalah saatnya tiba, kita tengok bagaimana Nabi mengatur strategi yang begitu teliti, ya, menggambarkan pada kita bagaimana, ya, Islam ini nak menang, dia bukan boleh begitu saja. Islam nak menang bukan dengan kun fayakun Allah semata-mata. Ya, kalaulah Islam itu menang dengan kun fayakun, maka niscaya Allah akan katakan Muhammad, wahai Muhammad, entah duduklah saja, kun fayakun, ya, seluruh penduduk Mekah akan beriman. Tapi tidak begitu tuan-tuan.
Allah tak izinkan Islam itu bangun dengan cara itu. Allah tak izinkan ianya berlaku, tetapi melainkan adanya pengorbanan. Nabi SAW ketika itu umurnya tuan-tuan 53 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul dalam usia 40 tahun, berada di Mekah berjuang selama 13 tahun, dah 53 tahun. Usia 53 tahun inilah baginda, ya, apabila telah datang arahan supaya berhijrah, maka baginda telah menyusun atur strategi, ya, saat apabila rumahnya dikepung, bagaimana tempat tidurnya itu digantikan dengan Sayyidina Ali. Semua itu dengan tadbir, semua itu dengan strategi dan juga dengan perancangan yang sangat teliti. Kemudian apabila orang Quraisy mendapati bahawa Nabi telah berjaya keluar daripada rumah, daripada kepungan, akhirnya mereka bergegas menuju ke arah utara, sebab mereka tahu Nabi nak pergi ke Madinah. Tapi strategi Nabi pergi ke selatan dulu. Ya, jadi orang musyrikin Quraisy kejar belah utara, kita pun tahu sejarah itu. Tapi betapa telitinya Nabi SAW, undur dulu bahagian selatan, duduk kat situ selama 3 malam, iaitulah di Gua Sur. Bila orang musyrikin mendapati bahawa di sebelah utara mereka tak dapati sebarang jejak, mereka patah balik sehingga ke selatan. Ya, dan bahkan dalam riwayat mereka telah pun sampai ke Gua Sur. Sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melahirkan perasaan bimbang, andai kata salah seorang mereka tunduk, barang pasti mereka akan ternampak dan akan melihat kita. Tapi Allah rakamkan kegusaran Abu Bakar itu dalam Al-Quran. Ya, tatkala seorangnya itu berkata kepada sahabatnya, ya, maka Allah kata, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sedih kerana Allah akan bersama dengan kita. Akhirnya Allah, ya, turunkan tentera-tentera yang tidak dapat dilihat, dan akhirnya Nabi SAW telah berjaya dan akhirnya dapat meneruskan perjalanan ke Madinah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita tengok bagaimana Nabi menyusun strategi yang sebegitu rupa. Kemudian Nabi SAW, kalau kita perhatikan, Nabi tak terus pergi ke Madinah, tak terus masuk ke Madinah. Nabi berhenti dahulu di Quba. Ya, kalau siapa yang pernah pergi ke Mekah, Madinah, ya tengok berziarah ke Quba. Nabi tak terus masuk ke Madinah. Nabi berhenti dulu kat Quba, ya, ada setengah riwayat kata 4 hari 5 hari. Itu sebenarnya juga satu strategi. Ya, kita kena ingat bahawa di Madinah ketika itu ada beberapa kelompok masyarakat, antaranya ialah Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan, antara mereka memang mereka tahu akan munculnya seorang Nabi di akhir zaman. Mereka mengharapkan daripada kalangan mereka. Ya, tapi apabila mereka tahu bahawa yang bakal lahir itu bukan daripada kalangan mereka, ya, mereka merancang. Antaranya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab antara pendeta mereka, pemuka dalam kalangan mereka, dia kata, uharibuhu wa ana hayyun. Kalau aku hidup lagi, aku jumpa dia, aku akan bunuh dia. Aku akan perangi dia. Ini Yahudi. Jadi Nabi dah faham sangat dah. Dia tak terus masuk Madinah. Dia duduk, stay dulu kat Quba, tengok keadaan, bagaimana keadaan. Dan dia duduk, tuan-tuan, kat Quba ni, dia pilih. Dia bukan sembarangan. Kalau kita perhatikan dari segi sirah, dia duduk di perkampungan satu kabilah daripada Bani Najjar. Bagaimana Nabi menyusun? Kenapa Nabi berhenti di situ, dalam perkampungan itu? Kalau rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita perhatikan susu galaunya, rupa-rupanya Bani Najjar ini ada kaitan dengan keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi itulah moyang, ya, daripada keturunan moyang dia, itulah Salma, isteri kepada Abdul Muttalib. Ya. Jadi bagaimana strategi Nabi SAW yang begitu teliti? Ya, tak terus masuk. Sebab apa tuan-tuan? Di Madinah itu yang saya katakan tadi, Yahudi memang pasang niat dah. Kalaulah betul orang ini, kita akan pastikan bahawa dia akan kita bunuh. Sebab inilah kerja Yahudi. Ya, Yahudi terkenal sebagai bangsa yang banyak membunuh para nabi. Dan bukan itu sahaja. Di Madinah juga tuan-tuan, ada kelompok-kelompok yang tidak beriman, tetapi mereka, ya, terancam dengan kehadiran Muhammad. Sangat terancam dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Yang nantinya kelompok ini tuan-tuan akan menjadi duri dalam daging kepada umat Islam di Madinah. Menjadi duri dalam daging yang mereka itu diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Nabi SAW begitu teliti. Ya, jadi ini pengajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan. Ya, perjuangan itu harus dilaksanakan dengan strategi.
tak boleh ambil mudah, tak boleh secara sembrono. Ya, betul Islam itu agama yang benar, tetapi dia harus ikut peraturan bahawa ia mesti dilakukan secara berstrategi. Dan kita tengok tuan-tuan, apabila Nabi nak masuk ke Madinah pun bukan masuk menonong macam itu. Kalau ikutkan riwayat bagaimana beliau diiringi oleh pemuda-pemuda Bani Najjar yang terhunus senjata di tangan, mengiringi Nabi ketika mana Nabi masuk ke kota Madinah. Ya, dan kita tengok tuan-tuan, di manakah Nabi bermalam, di manakah Nabi tinggal apabila berada di Madinah, juga tidak sembarangan. Ya, diriwayatkan bagaimana akhirnya Nabi berkata kepada penduduk di Madinah yang berebut pada ketika itu minta supaya Nabi bermalamlah, tinggallah bersama mereka. Nabi kata tak. Unta ini adalah di bawah arahan Allah SWT. Tunggulah dia nak berhenti kat mana. Tuan-tuan, kita tengok perhatikan bagaimana akhirnya unta ini berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan dia juga sebenarnya tuan-tuan Abu Ayyub Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari yang juga ada hubung kait dengan keluarga Nabi SAW. Jadi ini strateginya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita perhatikan. Ini tadi cerita yang saya dah cerita dah tadi tuan-tuan. Nabi SAW bila sampai di Madinah dengan satu proses yang kita namakan sebagai proses penghijrahan ini, tuan-tuan, dia tak duduk berpeluk tubuh. Sebab negara yang baru dilahirkan itu harus dikukuhkan sendi-sendinya. Negaranya itu harus dikukuhkan segala sendi-sendi kekuatan dia. Sebab tu Nabi bangunkan masjid. Masjid ni of course sundi kepada kekuatan masyarakat dalam masjid. Sebab tu cabaran bagi kita, sama ada ahli jawatan kuasa, ahli qaryah, kita kena bersatu hati, ketepikan warna logo dan sebagainya, kita bersatu di dalam rumah Allah, kita bangunkan ummah. Kita bina kekuatan. Nabi SAW, ya, kita lihat mengukuhkan sendi-sendi negara. Ya, asas kepada negara itu bukannya ekonomi. Asas kepada negara itu bukan pertanian, bukan industri, bukan bangunan, tetapi asas kepada negara itulah manusia. Sebab itulah Nabi SAW membangunkan manusia, mendidik manusia, mentarbiah manusia. Kerana manusia itu nanti yang betul, akidahnya betul, sikapnya betul, segalanya, maka dia akan mampu mencipta ketamadunan yang hebat. Asasnya adalah manusia. Jadi tuan-tuan, kita tengok Nabi SAW, ya, bila sampai di Madinah mengukuhkan segala sendi-sendi kekuatan negara. Disatukan Aus dan Khazraj. Ya, dipersaudarakan antara Ansar dengan Muhajirin. Ya, tak pernah berlaku dalam sejarah tuan-tuan. Biasanya kalau orang yang berhijrah datang ke sebuah negara akan menyebabkan masalah ekonomi. Ya, tetapi tidak kepada penghijrahan itu. Penghijrahan yang diasaskan kepada keimanan. Kerana tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, bila kita perhatikan perkataan hijrah, dia akan diiringi dengan perkataan dengan jihad. Hijrah akan diiringi dengan jihad. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan bahawa ada 5 ayat sekurang-kurangnya dalam Al-Quran yang bila cerita tentang hijrah dikaitkan dengan jihad. Jadi ini sudah memberikan satu gambaran bahawa tidak mungkin adanya hijrah kalau tidak ada di situ perkataan jihad dan pengorbanan. Jadi tuan-tuan, inilah yang dilakukan oleh Nabi, kukuhkan sendi. Ya, bagaimana masyarakat itu disusun. Yahudi, ada Yahudi ini tuan-tuan, Masya Allah, ada Yahudi yang duduk dalam Madinah, ada Yahudi yang duduk di hujung Madinah, ada yang Yahudi duduk di luar kota Madinah, diikat dengan satu yang dinamakan sebagai piagam Madinah. Ya, diikat dengan satu perjanjian yang jelas, iaitu piagam Madinah. Dipersaudarakan Ansar dan Muhajirin, dipersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini tuan-tuan, sebelum mereka menerima Islam, mereka baru sahaja selesai berperang. Mereka berperang cukup lama dengan Yahudi menjadi batu api. Ada Yahudi menjadi sekutu kepada Aus, ada Yahudi jadi sekutu kepada Khazraj. Ya, mereka menjadi batu api, ya, memporak-perandakan dan sebagainya. Jadi sendi kekuatan pertama ialah masjid, sendi kekuatan kedua ialah disusun, aturkan masyarakat. Sukarnya tuan-tuan Nabi, perhatikan, kita tengok bagaimana Aus dan Khazraj ini sehingga tahun yang ke-6 masih lagi, ya, bergolak. Kalau tuan-tuan perhatikan tahun 6 Hijrah, satu peperangan mereka baru pulang daripada peperangan Muraisiyah. Hampir-hampir tercetus antara mereka pergi serang kerana yang didalangi oleh orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Jadi nak cerita Nabi berusaha juga bagaimana Nabi menghapuskan pengaruh munafik. Munafik ini masalah tuan-tuan.
Tak muncul ketika di Mekah, hanya muncul ketika mana di Madinah. Bermula daripada tahun Nabi mula berhijrah, menjadi ancaman. Dahsyatnya munafik ni tuan-tuan. Dia boleh mempengaruhi tentera yang Nabi kumpul untuk Uhud seramai 1,000 orang. Penangan munafik yang begitu bermasalah, duri dalam daging, dia boleh tarik 300 orang tak bersama dengan angkatan Nabi SAW. Tapi Nabi berusaha melemahkan pengaruh mereka, dan akhirnya menjelang tahun yang ke-6 hijrah, mereka dah semakin lemah pengaruh mereka. Begitu juga Yahudi tuan-tuan. Yahudi jelas, perjanjiannya jelas. Ada pengkhianatan, maka mereka akan diusir. Antaranya yang pertama ialah pengusiran Bani Qainuqa, sebab cabul kehormatan seorang muslimah. Jadi itu sendi kekuatan yang kedua yang dibangunkan oleh Nabi. Adapun sendi kekuatan ketiga tuan-tuan dalam soal ekonomi. Tuan-tuan, bagaimana Nabi membangunkan ekonomi? Ketika itu Madinah dikuasai oleh Yahudi. Yahudi adalah merupakan kuasa kepada ekonomi. Diberi hutang kepada orang Arab, kemudian dikenakan bunga yang tinggi. Bila orang Arab tak mampu nak bayar, maka dirampas tanah-tanah mereka, sehingga akhirnya mereka menjadi pemodal yang begitu menguasai. Mereka memiliki pasar dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW bangunkan sendi kekuatan ummah, iaitulah dengan membangunkan juga ekonomi. Bangunkan pasar, walaupun orang Yahudi musnahkan pasar, besok buat lagi pasar, sehingga akhirnya tuan-tuan berjaya melemahkan ekonomi dan berjaya mengukuhkan ekonomi. Cerita perigi Roma yang saya pernah cerita dulu juga bukti bagaimana Yahudi mendominasi dan memonopoli ekonomi manusia di Madinah pada ketika. Tapi berjaya di bagaimana Nabi galakkan umat Islam supaya beli telaga Roma, sehingga akhirnya Sayyidina Osman berjaya membeli. Setelah berlaku tawar-menawar yang begitu luar biasa, itu pun jual separuh saja daripada telaga Roma. Sehingga apabila diceritakan bahawa Osman telah bergolok gadai segala harta yang ada padanya untuk membeli separuh daripada telaga Roma. Bila datang giliran, sebab perjanjian dia hari ini untuk Osman, besok untuk Yahudi, begitu secara alternate, secara silih ganti. Tiba giliran punya Sayyidina Osman, kata, wahai orang Islam, mai ambil percuma, FOC, gratis, percuma, ambil. Masa Yahudi punya turn, tak ada siapa pun datang nak membeli. Akhirnya Yahudi kata, rugi. Akhirnya offer nak jual separuh ni kat Osman. Osman kata, sorry, aku takkan beli. Letak lagi harga, sorry, aku takkan beli. Katanya akhirnya tuan-tuan diceritakan, wallah alam bisawab kebenarannya, hanya dijual separuh telaga itu dengan harga beberapa biji tamar saja. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Hijrah ini adalah simbol kepada satu denyutan tegaknya sebuah negara yang sangat kukuh, yang diasaskan oleh akidah, keyakinan dan cinta kepada Allah dan juga Rasul. Dan Nabi bangunkan sendi-sendi kekuatan ummah, sehingga akhirnya tuan-tuan, kalau perang Badar 313, peperangan Uhud 1000 pada asalnya. Kemudian kita tengok tuan-tuan, tahun yang ke-8 kota Mekah berjaya dibuka. Bila terbukanya kota Mekah, berbondong-bondong orang masuk agama Islam. Kemudian kita perlihatkan bagaimana tuan-tuan, Islam ketika itu telah berjaya mulai mencabar kekuatan Rom di sebelah utara. Setelah mana kabilah-kabilah Arab tunduk kepada Islam, maka ketika itu Nabi melancarkan siri peperangan untuk mencabar Rom yang ada di utara pada ketika itu. Sehinggalah berlakunya perang Mu'tah, kemudian perang Tabuk tuan-tuan. Perang Tabuk untuk kali pertama Nabi berjaya mengumpulkan seramai 10,000 orang tentera Islam. Yang Rom pun tak berani nak, yang tak berani nak bersemuka dengan angkatan tentera Islam. Dan diriwayatkan ketika mana Nabi wafat, ulama mengira sahabat yang ketika itu jumlahnya lebih kurang 120,000 orang. Ini luar biasa tuan-tuan, usaha jihad dan pengorbanan yang tidak pernah mengenal erti lelah. Sebab itulah tuan-tuan, tepatnya Abu Umar Al-Khattab memilih hijrah itu sebagai permulaan batu tanda kepada kalender umat Islam, bahawa di situlah letaknya sumber inspirasi kepada kehidupan, sumber inspirasi kepada tegaknya sebuah kekuasaan. Dan akhirnya Allah, ketentuan dan hukum hakam Allah dapat dilaksanakan, dan akhirnya menjadi mercu tanda kepada umat selepasnya, zaman Khulafaur Rasyidun, zaman-zaman sehinggalah kepada kita pada hari ini. Dan kita tengok bagaimana sahabat meneruskan aspirasi itu. Kita lihat Abu Ayyub Al-Ansari tuan-tuan, dia lahir di Madinah,
dibesarkan di Madinah, tetapi memilih untuk tidak mati, untuk tidak dikebumikan di Madinah, tapi dikebumikan di Turki. Kerana apa tuan-tuan? Melaksanakan fungsi membawa kesejahteraan kepada dunia dan umat seluruhnya. Kita tengok Sa'ad bin Abi Waqqas, dikhabarkan jenazahnya itu dikuburkan berhampiran dengan negeri China. Seorang di sebelah barat, seorang di sebelah timur. Ya. Jadi itulah ceritanya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Mudah-mudahan ya bulan Muharram ini yang syarat dengan kisah, ibrah dan pengajaran ini tuan-tuan. Kalau orang Yahudi tatkala berada di Madinah, Nabi sampaikan Madinah, Yahudi cukup membangga dengan bulan Muharram ni. Ya, sehingga mereka berpuasa, mengadakan pesta dan sebagainya. Ya, apabila ditanya kenapa hampa berpuasa? Kami berpuasa sebab kami bangga bahawa tarikh inilah Allah selamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Tapi apa kata Nabi tuan-tuan? Kami orang Islam lebih berhak merayakan dengan untuk Musa berbanding dengan kalian. Lalu Nabi perintahkan sahabat berpuasa. Puasa. Mereka puasa, kita pun puasa. Tapi tuan-tuan, Islam ni agama yang tersendiri. Nabi kata tak boleh nak ada kesipian, tak boleh nak ada tasyabuh. Nabi kata kalau ada umur panjang tahun depan kita puasa, kita mesti bercanggah berbeza dengan Yahudi. Jangan sekali-kali ada kesamaan sedikit pun dengan Yahudi. Lalu Nabi perintahkan supaya berpuasa sehari sebelumnya, yang dinamakan sebagai hari Tasu'a. 9 bulan Muharram nama dia Tasu'a. 10 bulan Muharram nama dia Ashura. Sebab itulah Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad dia kata ada 3 kategori. Sebaiknya buat 9, buat 10, buat 11 kalau larat. Tak larat, buat 9, buat 10. Kalau larat, tak larat, buatlah 10. Ambil sempena. Jadi insyaAllah tuan-tuan, ini kita punya inspirasi, kita punya keinginan. Bulan Muharram inilah bulan pensucian. Ya. Jadi insyaAllah kita ambil inspirasi daripada peristiwa hijrah ini. Jadi tuan-tuan, saya nak nukilkan ini yang terakhir tuan-tuan. Hari ini bila kita baca tentang sejarah, tentang sirah, ialah sekadar fakta yang kita ulang-ulangkan. Tapi tuan-tuan, bukan itu kehendak sejarah. Sejarah itu bukan sekadar untuk diulang, tetapi sejarah itu juga adalah untuk diulang. Sejarah itu bukan hanya untuk dikenang, tetapi sebenarnya sejarah itu adalah untuk diulang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maaf di atas segala kekurangan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT merezekikan untuk kita satu rasa keyakinan, ya, satu rasa keimanan yang teguh bahawa kalaulah Nabi ya SAW dan para sahabat ya sanggup melakukan pengorbanan, sanggup meninggalkan watan dan tanah air ya demi untuk merealisasikan tegaknya sebuah negara, dan akhirnya impiannya itu menjadi kenyataan, kerana Islam itu ialah agama kenegaraan. Agama yang mesti memiliki kuasa, mesti berada di persada. Hebatnya generasi hijrah ini tuan-tuan, sehingga apabila telah berlakunya pembukaan kota Mekah, ada sahabat jumpakan Nabi, wahai Nabi, izinkanlah kami untuk berhijrah supaya kami dapat kelebihan dan anugerah mereka yang telah diizinkan berhijrah bersama denganmu. Nabi kata apa? La hijrata ba'dal fathi. Dah tak ada dah hijrah secara fizikal sebagaimana yang berlaku kepada generasi pertama yang berhijrah pada Mekah ke Madinah, itu telah tiada, dah habis dah. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Yang tinggal apa tuan-tuan? Yang tinggal apa? Yang tinggal jihad dan juga niat. Ya, sebab itulah Ibn Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahawa jihad ini ada 2. Pertama ialah jihad fizikal, dan yang kedua ialah jihad hati. Ya, tak akan mungkin kita boleh, generasi yang dididik oleh Nabi tak akan mungkin melakukan jihad secara fizikal kalaulah jihad mereka di hati itu tak lagi selesai. Ya, mereka selesai menuju Allah, ketepikan segalanya yang lain, akhirnya mereka mampu mencipta satu kegemilangan yang luar biasa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ya cerita ini, aspirasi ini memberikan pada kita keyakinan bahawa kecemerlangan ini harus diteruskan. Ya, batu tanda hijrah yang telah dilakarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat ini harus kita segarkan senantiasa. Ya, dia segarkan senantiasa. Tak akan mungkin Islam ini menang kecuali dengan pengorbanan. Tak mungkin kenegaraan kita, ya, Islam adalah merupakan agama negara ini. Tuan-tuan, Islam adalah agama negara ini. Ya, adalah satu yang bukti sejarah yang kita warisi. Sebelum datangnya penjajah, kita adalah sebuah negara Islam.
Dan kita harus kekal dengan status itu. Benar, ia penuh dengan kekurangan. Benar, ia penuh dengan kecacatan. Tapi di tangan kita lah yang harus kita teguhkan sendi-sendi kekuatan itu. Kita kena kembali kepada agama Islam. Kita kena kembali jaga pupuk perpaduan sesama kita. Ketepikan, saya katakan, ketepikan logo, ketepikan bendera. Kita dah sengsara cukup lama. Kita cukup sengsara dengan keadaan-keadaan yang lama. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, memberikan kesejahteraan kepada negara tercinta Malaysia ini. Alhamdulillah hari ini juga Allah cerita tentang kemerdekaan. Jadi insyaAllah ada rezeki nanti. Di kuliah insyaAllah bulan hadapan kita boleh kongsikan tentang apakah arti kemerdekaan yang harus kita sedari bersama. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansurna wansurhum 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.